Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Baik, untuk minggu ni kita nak teruskan dengan ulah kaji yang berikutnya, iaitu bab 4, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, untuk tingkatan 3. Baik, ulah kaji untuk kali ini, apa yang akan kita lihat? Yang pertama iaitu kita akan kenal pasti jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okay, kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan melalui contoh. Kita nak lihat yang berkaitan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dan yang terakhir, kita nak lihat juga yang berkaitan dengan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di negara kita. Okey, so kita nak lihat yang seterusnya secara ringkas sepintas lalu. Yang pertama, jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Kemudian yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? Okey, 4 faktor. Bentuk muka bumi, saliran tanah, iklim. Kemudian yang ketiga, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, iaitu sumber bahan mentah, kawasan tadahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan dan juga habitat. Dan yang keempat, kesan yang kita cakapkan tadi, kesan kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita nak lihat kesan positif dan juga kesan yang negatif. Kita akan lihat secara terperinci dia nanti. Okey, so 4.1 kita masuk kepada jenis dan juga taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Sebelum ni kita dah saya dah terangkan dengan lebih terperinci. So untuk ulang kaji, saya tak pergi terlalu detail kerana kita dah buat sebelum ni. So saya akan pergi secara ringkasnya dan kamu boleh rujuk pada nota-nota yang kita dah buat yang ada pada sebelum ini. Okey, dan juga buku teks lah. Okey, so yang pertama kita nak lihat jenis dan juga kedudukan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama iaitu hutan hujan tropikal yang terletak di Banjaran Titiwangsa. Okey, kemudian yang kedua, hutan pantai di Dungun, Terengganu, kedudukannya di pantai. Kemudian hutan paya air masin di Laut Matang, di Perak. Kemudian hutan paya air tawar di Tasik Bera, di Pahang. Okay, ini baru 4 jenis. Dan lagi 2 iaitu hutan gunung di Taman Negara di Gunung Mulu, Sarawak. Dan hutan pantai di Pulau Sipadan yang terletak di negeri Sabah. Okay? Di negara kita terdapat 5 jenis hutan. Hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung dan juga hutan pantai. Seperti yang kita tahulah, di negara kita iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun, yang menyebabkan penggalakan ataupun menggalakkan lagi pelbagai jenis hidupan tumbuhan dapat hidup secara semula jadi di Malaysia. Okey, baik, kemudian kita teruskan. Okey, untuk yang pertama, hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika ni berdasarkan kepada profil hutan ni, kita dapat lihat ada 4 lapis yang dapat kita lihat. Yang pertama dari paling rendah 0 hingga 10 meter, iaitu lantai hutan. Kemudian yang kedua 10 hingga 20 meter, lapisan tengah hutan. Okay, kemudian 20 hingga 40 meter, canopy ataupun lapisan silara. Dan 40 hingga 50 meter, lapisan renjong ataupun emergent. Okey, baik. Pokok-pokok hutan ni kelihatan seperti berlapis-lapis dan berwarna hijau, malah hijau. Saiz pokok, daun pokok dia lebih lebar, pokoknya lebih tinggi, dahan dia juga jenis yang tersebar, dia membesar ataupun merebak secara tersebar. Kemudian hujung daun dia berbentuk tirus, berbentuk yang lebih tajam, supaya membolehkan air hujan mengalir dan turun dengan mudah dan lebih cepat.
Okey, ini yang seperti yang kita bincangkan dahulu. Kamu pun nak buat bentangan tajuk ini. Okey, 4 lapisan hutan tadi. Lantai hutan, lapisan tengah, kemudian lapisan kanopi iaitu lapisan silara dan juga lapisan renjong emergent. Okey, huraian-huraian lengkapnya kamu boleh lihat di sini. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kedua adalah hutan pantai. Okey, hutan pantai ini kita tahu, nama dia pun kita tahu, pantai. Hutan ini terletak di kawasan pantai lah, hutan yang tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Sebagai contoh pokok-pokok yang ada di kawasan ini, pokok ru, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, cemerlang laut, bitangul laut, kelak jambu laut, dan juga pokok kelapa. Yang paling kamu kenal adalah pokok kelapa lah, yang paling mudah untuk kita dapat di kawasan pantai. Baik, kemudian pokok di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang agak berbeza-beza berdasarkan kepada kedudukan pokok itu sendirilah di kawasan pantai. Pokok ru yang paling tinggi yang ada di hutan pantai, dia boleh tumbuh sehingga 40 meter, batang dia lurus, tinggi dan juga berbentuk seperti silinder yang ada di profil hutan pantai di bawah ni. Kamu boleh rujuk gambar di bawah ni. Manakala tumbuh-tumbuhan menjalar seperti tapak kuda sesuai untuk hidup di pantai yang berpasir. Ini contoh gambar dia. Pokok tapak kuda, dia menjalar ke kawasan pasir sahaja. Okey, ini adalah profil hutan pantai yang menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak. Okey, semakin hampir dengan laut adalah pokok tapak kuda. Ini semakin jauh daripada laut, pokok ru, renek, mengkuang dan juga pokok kelapa. Okey, kemudian hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar juga mempunyai 3 lapisan dia. Okey, lapisan pokok renek, lapisan tengah dan juga lapisan silara. Okey, lapisan-lapisan ni mempunyai ciri-ciri yang terperinci. Okey, kamu boleh lihat. Baik, hutan paya, bila kita sebut paya, ia merupakan kawasan saliran yang buruk. Okey, sering ditenggelami air. Okey, air tawar merujuk kepada kawasan sungai dan juga tasik. Manakala jenis-jenis pokok dia mengkuang, mersawa paya, meranti paya dan juga kempas. Manakala ciri-ciri bagi pokok yang ada di sini, jenis kayu keras, batangnya bersaiz besar, lurus dan tinggi. Okey, kemudian tumbuh secara bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Okey, baik, jadual 14.1 ni, jenis-jenis akar. Akar udara, akar pneumatofor, akar baner, akar jangkang. Kamu boleh lihat jenis-jenis pokoknya dan juga apa kegunaan bagi jenis-jenis akar yang ada di sini. 4 jenis akar tadi. Okey, baik. Kemudian hutan paya air masin. Okey, hutan paya air masin, hutan paya kawasan yang bersaliran buruk, tetapi kali ini kedudukannya berhampiran dengan kawasan air laut. Okey, terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan juga terlindung. Tetapi dia ditenggelami oleh air laut semasa air pasang. Semasa air laut pasang, air laut itu akan masuk di kawasan hutan paya air masin ini. Okey, baik. Kemudian contoh pokoknya, pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu, merah, paku pakis, gelang, ramin, jongkong dan juga ibung. Okey, baik. Kemudian tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak daripada laut. Semakin hampir dengan laut, pokok yang tertentu. Contohnya pokok bakau. Jauh sedikit, pokok nipah, paku pakis, laut dan pokok ibung. Manakala di kawasan hutan paya air masin, jenis akar dia 2 jenis, akar jeracap dan juga akar jangkang. Okay, jenis pokok dan huraian kamu baca, kamu boleh baca di sini, kita dah buat sebelum ni. Baik, kemudian hutan gunung. Hutan gunung ini ketinggian yang lebih tinggi, melebihi 1200 meter daripada aras laut. Jenis tumbuh-tumbuhannya juga berbeza mengikut kepada ketinggian, dan tumbuh-tumbuhan di sini akan menyesuaikan diri mengikut kepada ketinggian, suhu dan juga
jenis tanah, kesuburan tanah bagi sesebuah kawasan itu sendiri. Baik, bagi ketinggian ataupun hutan gunung, dia mempunyai lapisan yang tertentu juga, 4 lapisan. Yang paling rendah iaitu daripada 1200 hingga 1800 meter, dikenali sebagai hutan mountain bawah. Okey, kemudian lapisan yang kedua 1800 hingga 2900 meter, hutan mountain atas. Yang ketiga 2900 hingga 3500 meter, tumbuhan hampir alpine. Dan kemudian melebihi 3500 meter iaitu tumbuhan alpine. Okey, bagi ciri-ciri dia dan jenis pokok, kamu boleh rujuk pada jadual 4.3 ini. Okey, baik. Kemudian kita nak teruskan dengan 4.2, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Seperti yang dapat kita lihat di gambar rajah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepada taburan dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ada 4. Okey, yang pertama bentuk muka bumi. Okey, kemudian yang kedua adalah saliran. Okey, kemudian yang ketiga adalah tanah, dan yang keempat iklim. Okey, so kita akan lihat satu persatu faktor yang berkaitan dengan apa faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, faktor bentuk muka bumi yang pertama iaitu muka bumi berbentuk ataupun mempunyai kawasan bertanah, pamah dan juga kaki bukit. Okey, ini yang pertama. Hutan-hutan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah, kaki bukit yang mempunyai saliran yang baik. Manakala terdiri daripada pokok yang tinggi, saiz besar, manakala kawasan yang berada di bawah 180 meter dari aras laut. Akar banet berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang, fungsi akar supaya dia lebih kuat. Baik. Kemudian bentuk muka bumi yang seterusnya, muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut, iaitu kawasan berpasir dan melumpur, ditumbuhi hutan pantai, kawasan pinggir laut yang terlindung, dan muara sungai berlumpur ditumbuhi hutan paya, air masin. Kemudian tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh hutan paya, air tawar. Okey, rujuk kepada gambar. Ini muara sungai, pinggir laut dan juga pinggir tasik. Kemudian tanah tinggi, melebihi 1200 meter dari aras laut. Tumbuh-tumbuhan dia pada ketinggian ini terdiri daripada pokok yang saiz dia lebih kecil. Manakala pada ketinggian 1800 meter hingga 2900 pula terdapat pertumbuhan jenis tumbuhan yang lain pula. Contohnya seperti lumut dan juga pokok-pokok yang tumpang, pokok yang menumpang. Contohnya seperti pokok orkid dan juga pokok-pokok bantut. Ini contoh-contoh pokoknya. Kamu dapat lihat di sini. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya saliran, kita akan lihat pada video yang kedua. Okey, kita sambung pada faktor yang kedua. Okey, baik. Yang kedua adalah faktor kepada saliran. Okey, saliran ni kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu saliran yang baik dan juga saliran yang buruk. Okey, baik. Jenis saliran ini juga dapat memberi kesan kepada jenis pokok yang dapat hidup atau jenis tumbuhan yang dapat hidup pada satu kawasan itu sendiri. So kita lihat kepada yang pertama, saliran baik. Jenis pokok yang dapat hidup di saliran yang baik ini adalah seperti pokok-pokok cengal, tualang, pokok kelapa dan juga pokok ru. Contoh-contoh lokasi dia di Pulau Sipadan, Sabah, Desaru, Johor dan juga air terjun Lasir di Terengganu. Manakala saliran yang buruk, tumbuhan dia juga berbeza. Contohnya seperti pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan juga nibong. Manakala lokasi dia seperti di kawasan-kawasan Tasik Chini, Tasik Berau di Pahang serta Delta Lubuk Sugut di Sabah. Kemudian faktor yang berikutnya di Malaysia iaitu iklim. Okey, Malaysia iklimnya khatulistiwa. Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun, itu ciri-ciri dia. Kemudian purata suhu 27 darjah Celsius,
hujan yang kita terima kira-kira 2,600 mm setahun. Manakala purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak telah menyebabkan faktor-faktor ini adalah yang paling penting menggalakkan kepada pertumbuhan hutan hujan tropika di negara kita, di Malaysia. Manakala suhu di kawasan tanah tinggi berbeza daripada kawasan tanah pamah. Di Malaysia, suhu bagi kawasan tanah tinggi kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi menggalakkan kepada pertumbuhan hutan gunung. Contohnya seperti hutan yang terdapat di Gunung Kinabalu. Di situ contoh yang terbaik dapat kita lihat di kawasan tanah tinggi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah jenis tanah. Di Malaysia ada 4 jenis tanah yang utama lah yang boleh kita katakan. Yang pertama tanah alluvium, tanah laterite, tanah gambut dan juga tanah berpasir. Okey. Setiap daripada tanah yang saya senaraikan tadi sesuai untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tertentu. Bukan semua jenis pokok dapat hidup pada semua jenis tanah ini. Okey. Baik, kemudian yang pertama kita akan lihat di jadual 4.4. Okey, hutan dan juga jenis pokok. Hutan hujan tropika. Jenis tanahnya tanah alluvium dan laterite. Manakala jenis pokoknya cengal, meranti dan tualang. Lokasinya kaki banjaran Titiwangsa, banjaran tahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hutan paya air masin. Jenis tanahnya adalah tanah gambut dan alluvium. Contoh pokok bakau, jongkong, bakau api-api. Kemudian yang ketiga, hutan paya air tawar. Jenis tanahnya gambut dan alluvium. Jenis pokok yang dapat hidup di sini nipah, mengkuang dan terak. Kemudian hutan pantai. Tanahnya jenis berpasir di kawasan pantai. Pokok tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa. Kemudian hutan gunung. Tanah laterite. Jenis pokoknya oak, laurel dan juga paku pakis. Ini adalah jenis tanah dan juga apakah jenis pokok yang dapat hidup bagi kawasan tanah yang berbeza. Info lah sikit tanah alluvium, tanah lanar yang terdiri daripada endapan lumpur dan kelodak pasir. Laterite pula tanah liat yang berwarna merah. Tanah gambut, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Manakala tanah berpasir, tanah yang berbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil, berbatu. Baik, kemudian yang seterusnya 4.3. Kepentingan. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ini kepentingan dia. Ada 5. Yang pertama kita nak lihat. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan di Malaysia mempunyai kepentingan sebagai kawasan tadahan hujan. Kemudian sebagai kawasan keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat dan juga sumber bahan mentah. Ada 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita nak lihat satu per satu. So yang pertama yang dikatakan tadi, kawasan tadahan hujan. Hutan bertindak sebagai span yang berongga yang menyerap air serta mengalir air ke sungai, empangan, kolam dan juga tasik. Manakala hutan di kawasan yang tanah lebih tinggi, dia penting sebagai kawasan tadahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah akan ditapis secara semula jadi dan sehinggalah yang menjadi air yang bersih. Sebagai contoh, Banjaran Kapuas Hulu Sarawak dan juga Taman Negeri Royal Belum di Perak. Baik, kemudian yang kedua kepentingannya adalah sebagai keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem ni adalah satu bentuk interaksi yang saling bergantung antara biotik dan juga biotik dalam alam sekitar. Baik, ekosistem ini yang dikatakan sebagai penting untuk menyeimbangkan fungsi tumbuh-tumbuhan. Kerana dia saling bergantung antara komponen abiotik dan juga biotik. Biotik iaitu meliputi organisma hidup, tumbuhan, haiwan, manusia.
Manakala abiotik pula mengandungi persekitaran fizikal, seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, air, udara, mineral dan juga sumber tenaga suria. Sebab itu dikatakan hutan ini merupakan satu ekosistem yang lengkap dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik yang utama. Baik, kemudian tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur-unsur yang lain dalam komponen biotik dan abiotik supaya ia dapat mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Contohnya seperti Taman Negara Bako, Sarawak dan juga Taman Negara di Pahang. Baik, kemudian sumber perubatan tumbuh-tumbuhan di Malaysia penting juga sebagai sumber perubatan. Apa yang dikatakan sebagai penting sebagai sumber perubatan? Contohnya seperti kegunaan akar, kulit, daun, ranting dan juga buah dalam pelbagai jenis spesies boleh dijadikan sebagai ubat. Sebagai contohnya tongkat ali, tumbuh-tumbuhan yang pertama tongkat ali, bahagian tumbuh-tumbuhan akarnya diproses untuk dijadikan sebagai sumber perubatan. Kemudian sembung, senduduk, pegaga dan kremek. Ada yang digunakan daunnya, akar, bunga, pucuk dan ada juga seperti pegaga, keseluruhan pokoknya diproses untuk dijadikan ubat-ubatan. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya sebagai habitat. Hutan berfungsi sebagai habitat kepada pelbagai jenis flora dan juga fauna. Habitat itu ialah tempat hidup bagi haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan secara semula jadi, bukan yang dicipta oleh manusia. Okey, baik. Hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan juga sumber makanan kepada pelbagai jenis hidupan liar. Haiwan juga akan memilih tempat tinggal yang berlainan. Tujuannya adalah untuk keselamatan sumber makanan dan juga menyesuaikan diri bagi sesebuah kawasan itu sendiri. Kemudian sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan hilang sumber makanan dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, Taman Negara Endau Rompin Johor, Lembah Danum di Sabah. Kemudian tumbuh-tumbuhan di Malaysia juga penting sebagai sumber bahan mentah. Bagaimana yang penting? Dia membekalkan pelbagai bahan mentah untuk kita. Hutan ni penting terutamanya dalam industri pembuat perabot. Hutan membekalkan kayu balak, buluh, rotan digunakan dalam industri pembuatan kraft tangan. Kayu bakau digunakan sebagai bahan api, bahan binaan. Curucuk untuk tapak pembinaan kerana sifat kayu bakau itu sendiri kuat, tahan lasak, tahan kepada air. Sebab itu ia sesuai untuk digunakan sebagai bahan binaan. Okay, kemudian hutan di Malaysia mempunyai berbagai jenis pokok yang sesuai untuk pembalakan. Sebagai contohnya kayu-kayu balak yang ditebang, cengal, balau dan juga keruing. Manakala hasil ekspor kayu balak telah memberikan sumber yang agak besar kepada negara Malaysia. Okay, Malaysia mengekspor kayu-kayu balak kita ataupun kita menjual kayu-kayu balak kita ke India, Indonesia, Vietnam, Jepun dan juga di negara China. Okey, kemudian kita nak teruskan dengan 4.4 yang terakhir, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan masa depan apa yang akan berlaku, hanya mengutip hasil daripada hutan. So ada kesan, dua jenis kesan positif dan juga kesan negatif. So yang pertama kita nak lihat kesan positif dia. Kesan positif yang dilakukan oleh manusia iaitu melakukan kepada pembangunan hutan. Contohnya tahun 2006 program penumbuhan ladang hutan PPLH tujuannya adalah untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber bahan mentah untuk memastikan kayu-kayu ini dapat disediakan secara berterusan untuk bekalan kepada industri kayu tempatan. Dia melakukan pembangunan hutan semula. Kemudian bagi meningkatkan kadar penanaman semula, semua pihak diarah mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam dan juga penjagaan pokok-pokok yang ditanam. Okay, dalam program ni, spesies pokok yang disenaraikan antaranya jati, sentang, getah, kaya, akasia, batai,
kelampaian dan juga binuang. Tapi fokus dia akan telah diberikan kepada jenis pokok getah dan juga pokok akasia. Okay, kemudian kesan positif yang kedua, melakukan penghutanan semula. Sebagai contoh, agensi yang telah terlibat secara langsung adalah Jabatan Perhutanan, kemudian FRIM, Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia, dan juga Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhiditan. Okay, agensi-agensi ini berperanan, telah mengambil peranan mereka untuk memulihara hutan, memuliharakan hutan itu semula. Okay, antaranya adalah dengan menanam semula pokok-pokok yang bermutu dan juga tahan daripada serangan penyakit, terutamanya di kawasan hutan-hutan yang telah ditebang. Okey, baik. Kemudian FRIM telah menjalankan aktiviti penghutanan semula. Contohnya di Hutan Lipur Bukit Lagong, Kepong di Kuala Lumpur, dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia yang tertua di dunia. Okey, itu adalah kesan positif dia. Kemudian kesan positif yang seterusnya adalah taman negara. Mewujudkan taman negara supaya dapat mengekalkan pelbagai jenis spesies tumbuhan dan sebagainya. Okey, taman negara ni akan dijaga, disimpan bagi mengekalkan biodiversitinya. Okey, taman negara juga paling banyak dijadikan sebagai kawasan pelancongan juga, disediakan dengan pelbagai kemudahan. Kita dapat taman-taman negara yang diuruskan di bawah kerajaan negeri dan juga persekutuan. Manakala di Sarawak 30 buah taman negara dengan luasan 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Okey, itu contoh. Kemudian hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan yang paling sensitif kepada alam sekitar, kerana merupakan kawasan yang berkepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Dengan itu, adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini akan menggalakkan lagi penghasilan penggunaan hasil hutan supaya dapat memberi faedah kepada ekonomi secara maksimum, dan juga dapat menggalakkan perindustrian yang berkaitan dengan hasil hutan. Sebagai contohnya, hutan simpan kekal di Malaysia, iaitu hutan simpan KBD Sepidok di Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara, dan hutan simpan Raja Musa di Selangor. Okay, baik. Kemudian kesan negatif yang pada video yang berikutnya. Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada kesan negatif pula. Okey, tadi kita dah lihat kepada kesan yang positif. Sekarang kita lihat kepada kesan yang negatif bagi kegiatan manusia. Yang pertama, kesan negatif yang akan berlaku ialah ketidakseimbangan ekosistem akibat daripada aktiviti penyahutanan. Itu yang akan berlaku. Ekosistem hutan akan terganggu akibat daripada penyahutanan, iaitu kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi telah dimusnahkan dengan pelbagai tujuan oleh manusia, antaranya seperti pembinaan, pembukaan kawasan ladang, pembangunan infrastruktur, dan juga aktiviti mendapatkan sumber bahan mentah, iaitu pembalakan. Okey, penyahutanan juga menyebabkan ekosistem bagi sesebuah hutan itu akan terjejas. Ketidakseimbangan akan berlaku, terutamanya dalam siratan makanan, bekalan sumber makanan. Okey, kemudian berlaku juga bencana alam. Contohnya seperti banjir lumpur, tanah runtuh yang menyebabkan kawasan tadahan hujan itu terganggu. Okey, kemudian yang seterusnya, hakisan tanah yang boleh berlaku akibat daripada aktiviti manusia tadi. Pembalakan. Contohnya pembalakan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air hujan. Air hujan itu terus turun direct kena kepada kawasan permukaan bumi, iaitu kawasan tanah. Kerana sebelum ini mempunyai pokok-pokok yang menghalang dari hujan itu terus terkena kepada permukaan bumi secara direct, secara terus. Okey, daun pokok berfungsi mengurangkan laju air hujan yang jatuh ke bumi. Disebabkan itu kekurangan proses infiltrasi, iaitu kemusnahan akar pokok
yang berfungsi untuk menyerap larian air di permukaan ke dalam tanah, yang akan menyebabkan hujan terus jatuh dengan laju ke permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah itu berlaku. Kemudian tanah tadi yang terhakis akan diangkut, akan dibawa oleh aliran air hujan. Air hujan itu akan mengalir, yang menyebabkan sungai juga akan menjadi cetek akibat tanah-tanah tadi dibawa oleh air hujan masuk ke dalam sungai. Kemudian apa yang berlaku? Sungai akan menjadi cetek, menyebabkan banjir berlaku kerana sungai tidak dapat menampung jumlah air yang banyak dan boleh mengakibatkan kesan kepada manusia itu sendiri, merosakkan harta benda. Manusia yang melakukan kerosakan dan kesannya kembali kepada manusia itu sendiri. Baik, sebagai glosari dia lihat, penyahutanan itu maksud pemusnahan hutan secara kekal. Contohnya membuat jalan, bangunan, jalan raya dan sebagainya. Hal laju iaitu kecepatan gerakan ataupun kadar kecepatan air hujan tadi. Cetek iaitu tidak dalam ataupun tidak tinggi. Sungai itu menjadi cetek. Kemudian kawasan tadahan hujan akan terganggu, iaitu hutan merupakan kawasan semula jadi yang luas untuk menadah air hujan. Namun penerokaan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan kawasan tadahan hujan ini terganggu. Kemudian menyebabkan empangan. Empangan yang menakung air akan menjadi cetek kerana akibat daripada kelodak lumpur yang masuk ke dalam kawasan empangan. Kemudian yang terakhir, kepupusan flora dan juga fauna. Hidupan tumbuh-tumbuhan akan semakin pupus akibat daripada penerokaan hutan yang tidak terancam. Kesannya habitat kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan berkurangan, tempat tinggal dia kurang, terganggu, terjejas. Sumber makanan dia juga terganggu. Lama-kelamaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini akan pupus. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan yang diancam oleh kepupusan, contohnya seperti periuk kera, tongkat ali, pokok bakau, cengal dan juga pokok meranti. Manakala bagi haiwan-haiwan liar yang hidup di dalam hutan yang semakin pupus, seperti gajah, badak Sumatera, tapir, harimau meraya, kancil, kambing gurun dan sebagainya. Baik, itu adalah yang terakhir, kesan negatif. So secara kesimpulannya ataupun secara keseluruhannya, kita ingat balik semula, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ada 5 semuanya: hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, paya air masin dan juga hutan gunung. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. 4 ada bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Kemudian kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. 2 kesan positif dan negatif, dan yang terakhir kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So yang seterusnya saya nak bagi soalan latihan. Kamu tolong bersedia jawab seperti biasa, jawab di bahagian komen sahaja. Praktis 4 tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jawab semua soalan yang saya berikan. Yang pertama, namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia berdasarkan gambar yang ada di bawah ini. A, B, C dan juga D. Just kamu tulis di bahagian komen. 1A, 1B, 1C, 1D. Baik, kemudian yang kedua, lengkapkan pernyataan di bawah dengan ciri dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ini pun sama. Kamu hanya tulis jawapan saja, tak perlu tulis ayat dia semula. Yang pertama, 2A, ciri-ciri malar hijau. Apa? Nyatakan pokok-pokoknya berdaun apa? Yang berkaitan dengan hutan hujan tropika. Kamu lengkapkan, tulis jawapan sahaja. Kemudian taburan dia bagaimana? Baik, yang seterusnya kenaan dengan hutan paya air masin. Apa ciri-ciri dia? Baca soalan dan jawab di bahagian komen. Hutan paya air tawar, kemudian hutan gunung, hutan pantai,
Okay, yang seterusnya faktor berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, berdasarkan kepada gambar yang diberikan, gambar ni kamu lihat, kemudian kamu jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, lihat kepada gambar yang pertama ni, contohnya hutan pantai. Bentuk muka buminya bagaimana, tanah yang apa yang ada di sekitar kawasan itu, dan juga salirannya. Sama juga dengan yang lain, hutan paya air masin, hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, dan juga hutan gunung. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Isi tempat kosong dengan kepentingan. So kamu hanya tulis jawapannya sahaja. Kamu baca dia punya huraian, kemudian kamu jawab berdasarkan kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia. Okey? Baik, ini jawapan yang kamu tulis A, B, C sehinggalah habis. Okey, untuk kali ini saya bagi sampai kepentingan sahaja dulu. Okey? Soalan ni saya akan maknai di dalam Google Classroom, kamu boleh lihat. Okey. Baik, jawapannya kita akan bincang selepas ini. Okey kelas, so kita nak bincangkan jawapan bagi latihan ulah kaji yang saya berikan tadi. Okey, kamu boleh rujuk kepada jawapan yang kamu dah buat. Okey, baik, yang pertama, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, boleh lihat kepada soalan dia semula. Okey, yang pertama tadi. Okey, namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia berdasarkan gambar yang ada di bawah ini, A sehingga D. Okey, jawapannya A. Hutan hujan tropika, B. Hutan gunung, kemudian C. Hutan pantai, dan juga D. Hutan paya. Okey, itu jawapan bagi yang pertama. Okey, yang kedua, hutan hujan tropika. Okey, jawapan dia kedua, hutan hujan tropika. Baik, jawapannya yang pertama A, ciri-ciri dia, satu, sepanjang tahun. Yang kedua adalah lebar. Okey, saya zoom sikit lah. Yang ketiga, lurus dan juga banir. Dan yang keempat adalah keras. Okey, bagi 2B, taburannya pendalaman Sabah Sarawak. Okey, yang kedua, pendalaman Sarawak. Yang ketiga, bahagian tengah Semenanjung Malaysia. Okey, itu bahagian hutan hujan tropika. Kemudian yang kedua, hutan paya air masin. Ciri-ciri dia, yang pertama, pinggir laut. Kemudian jawapannya ombak. Yang kedua, ditenggelami. Yang ketiga adalah ceracap. Bagi taburan dia pula, pantai Kuala Selangor. Yang kedua, Larut Matang. Yang ketiga, Delta Labuk Subut. Okey, kemudian hutan paya air tawar. Ciri-ciri dia, yang pertama, pendalaman, kemudian buruk. Yang kedua, gambut. Yang ketiga, renek dan canopy. Bagi taburan dia pula, Delta Rajang, sekitar Sungai Bernam. Yang ketiga, sekitar Tasik Chini. Dan yang keempat, sekitar muara Sungai Perak. Kemudian hutan gunung. Ciri-cirinya, yang pertama, tinggi, iaitu 1200 meter. Kemudian yang kedua, ketinggian. Yang ketiga adalah jarak. Bagi taburannya pula, banjaran Titiwangsa, banjaran Keroka, dan juga banjaran Tahan. Kemudian hutan pantai. Ciri-cirinya baik, berpasir dan angin. Yang kedua adalah jarak. Dan taburan dia pula adalah Desaru, Johor, Pulau Sipadan, Sabah, Pantai Tanjung Ru, Pulau Langkawi. Okey, yang seterusnya. Soalan yang seterusnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, berdasarkan kepada gambar, kamu akan isikan jawapan berdasarkan kepada bentuk muka bumi, tanah dan juga saliran. So, kita lihat jawapannya. Yang pertama, hutan pantai. Bentuk muka buminya kawasan rendah di pinggir laut, iaitu kurang daripada 300 meter. Kemudian yang kedua, tanahnya jenis tanah berpasir dan salirannya saliran baik. Okey, kemudian B,
hutan paya air masin. Bentuk muka buminya kawasan rendah di pinggir laut dan muara sungai yang terdedah kepada air pasang surut. Dan yang kedua, jenis tanahnya berlumpur dan bertakung air. Kemudian yang ketiga, saliran buruk, berpaya dan sentiasa menakung air. Kemudian C, hutan hujan tropika. Bentuk muka buminya kawasan kaki bukit dan cerun-cerun gunung yang kurang daripada 1000 meter. Jenis tanahnya pula laterit dan juga tanah alluvium. Saliran baik. Kemudian di hutan paya air tawar. Okey, bentuk muka buminya kawasan pedalaman yang rendah, yang bersaliran buruk serta ditakung air. Kalau yang kedua, tanah, iaitu tanah gambut. Yang ketiga, saliran buruk dan bertakung air. Kemudian I, hutan gunung. Bentuk muka buminya kawasan tanah tinggi yang melebihi 1000 meter. Jenis tanahnya pula adalah tanah laterit dan mempunyai saliran yang baik. Okey, baik. Itu jawapan dia. Baik, yang seterusnya. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kamu akan rujuk kepada pernyataan-pernyataan yang diberikan di sini. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, kamu akan isi tempat kosong lah. Kamu akan isi jawapannya. Okey, pernyataan yang diberikan, interaksi antara benda hidup, seperti haiwan dan tumbuhan biotik dengan pelbagai benda bukan hidup seperti tenaga suria, air, udara dan juga biotik. Itu contoh. Sehingga habislah kamu akan jawab. Sehingga I. Okey, kita lihat pada jawapannya. Yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Kemudian yang kedua adalah habitat, flora dan juga fauna. Okey, yang ketiga pembekal hasil-hasil hutan. Okey, yang D, pembiakan hidupan laut. Okey, E, kawasan tadahan air. Dan F, penghalang hakisan. G, ekopelancongan. H, sumber perubatan. Dan juga I, tempat perlindungan hidupan. Ya. Okey. So kita dah selesai bincangkan jawapan ini bersama-sama. Kamu buat semakan. Adakah jawapan yang kamu senaraikan tadi sama, tepat ataupun salah? Boleh betulkan, tak ada masalah. Okey, so kita tamatkan untuk hari ini. Next week ada lagi, kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Okey, kamu jawab di bahagian komen. Jawab di bahagian komen. Okey, so terima kasih. Saya akan semak jawapan kamu. Terima kasih. Yeah.